Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأما بعد. Alhamdulillah, kita dapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab dosa-dosa besar ataupun asal kitab namanya Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi. Kita masih dalam perbincangan pada tajuk dosa yang ke-10, yakni zina. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Ini sambungan pada muka surat 108. Dan daripada Anas pula katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana sirbalun yusarbiluhu Allah man yasha fa iza zana al-'abdu naza'a Allah minhu sirbala al-iman fa in taba raddahu Allah ilayhi. Rawahu Baihaqi. Yang bermaksud sesungguhnya iman itu umpama pakaian yang dipakai oleh Allah kepada sesiapa yang disukainya. Maka apabila sang hamba itu berzina, Allah akan mencabut pakaian iman daripada hamba itu. Kemudian jika dia bertaubat pula, Allah akan mengembalikan kepadanya pakaian iman itu. Iman adalah merupakan yakni kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah, yang memiliki segala kesempurnaan sebagai Tuhan. Dan juga iman juga bermaksud beriman kepada segala rukun iman yang lain, termasuk beriman kepada yakni malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada qadar, beriman kepada hari akhirat. Itu adalah rukun iman yang wajib untuk diimani. Dan iman adalah juga sebagai satu benteng ataupun satu kekuatan dalaman yang memberi kekuatan kepada seorang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman juga sebagai satu benteng seseorang itu daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah, yakni bermaksud
Iman adalah merupakan kekuatan untuk beribadah, dan juga iman adalah merupakan kekuatan untuk menjauh, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini pula Rasulullah SAW memberi perumpamaan tamsilan yang iman itu sebagai pakaian yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang disukainya. Dan andai kata seorang itu berzina, di mana iman itu akan dicabut oleh Allah, seperti bagaimana pakaian itu ditanggalkan daripada badan seseorang. Dan demikian juga bila seorang itu bertaubat kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan pakaian iman itu. Ini adalah merupakan sebagai tamsilan, sebagai contoh perumpamaan bagaimana besarnya kesalahan melakukan berzina. Zina adalah merupakan satu dosa besar yang mana iman itu akan dicabut oleh Allah, umpamanya dihilangkan di waktu dia berzina. Maknanya di waktu dia berzina itu sesungguhnya dia sudah tidak kuat imannya. Kalau seorang itu imannya kuat, sudah tentulah dia tidak akan berzina. Dan juga apabila seorang itu imannya kuat, sudah tentulah dia tidak akan melakukan kemungkaran atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzina saja iman itu tidak kuat, umpama iman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang bertaubat, di mana iman itu akan dipakaikan semula. Makna bertaubat itu menyesal daripada segala kesalahan. Seseorang yang menyesal daripada melakukan kesalahan dengan bertaubat, bermakna dia ini menyesali ataupun dia memperakui sesungguhnya dia bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebagai tanda iman. Yang seorang yang merasa bersalah di hadapan Allah, maknanya dia beriman kepada Allah. Seseorang yang tidak rasa bersalah di hadapan Allah, bermakna dia sombong kepada Allah. Sombong itu adalah merupakan yang lawan kepada iman. Bagaimana iblis itu sombong kepada Allah sehingga dia dicap sebagai orang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, yang mana iblis itu enggan untuk menurut perintah Allah dan dia takabur kepada Allah sehingga dia jadilah sebagai orang yang kafir. Jadi takabur itu adalah merupakan sarana seseorang itu boleh menjadi kufur ataupun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah. Jadi taubat itu adalah merupakan tanda kerendahan diri seseorang. Takabur itu seorang tu meninggi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertaubat, bermakna kita rasa kita dihina, lemah, banyak dosa, banyak kesalahan. Di waktulah iman kita akan dimasukkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman sahaja yang dia memperakui, merasai dia bersalah di hadapan Allah. Orang yang sombong bermakna dia tidak beriman, yang merasai dia ni tidak bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini beza di antara kesombongan dan juga kerendahan diri seseorang itu di hadapan Allah. Yakni perbezaan di antara iman dan kufur. Jadi sombong tu natijahnya kekufuran, dan penyesalan rendah diri itu menatijahkan kepada iman dan takwa kepada Allah. Dua keadaan yang amat berbeza. Yakni kerendahan diri, tawadhu', khudhu', yakni menatijahkan akan keimanan takwa kepada Allah. Kesombongan menatijahkan akan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dua keadaan yang berbeza, bertentangan di antara satu sama lain, sebagaimana pertentangan di antara tauhid dan juga syirik kepada Allah. Nabi SAW pernah berkata, "Ya ma'asyarul muslimin, ittaquz zina, fa inna fihi sitta khisal, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. فأما التي في الدنيا فذهاب بها الوجه وقصر العمر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار." Rawahu Baihaqi. Ia bermaksud, hai kaum muslimin, jauhilah perbuatan zina.
kerana padanya ada 6 macam bahaya, 3 macamnya di dunia dan 3 macamnya lagi di akhirat. Adapun bahaya yang akan menimpanya di dunia iaitu, di mana dalam hadis ini pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, ittaquz zina, yakni jauhilah daripada perbuatan zina. Kenapa? Perbuatan zina itu ada 6 bahaya, ada 6 kerosakan, ada 6 perkara yang berbahaya. Sitta khisal, yakni ada 6 keberbahayaan kepada perbuatan zina. 3 daripadanya di dunia dan 3 daripadanya di hari akhirat. Bahaya di dunia yang pertamanya lenyap. Lenyapnya cahaya dari mukanya, yakni wajahnya. Orang berzina ni muka wajahnya malap, tidak berseri. Sebagaimana di waktu seorang tu berzina akan dihilangkan iman. Di mana iman tu adalah merupakan cahaya daripada hati. Apabila iman itu dicabut buang, bermakna tidak ada cahaya yang terpancar daripada hati ke wajahnya, bermakna jadi gelap. Yang kedua, memendekkan umur. Dan orang berzina ni akan dipendekkan umur dia. Yang ketiga, dengan berzina itu akan dikekalkan kemiskinan. Dia akan terjatuh ke dalam kemiskinan. Dengan sebab apa? Dengan perbuatan zina. Itu balasan keberbahayaan di dunia. Yang kedua, adapun bahayanya yang bakal menimpa di akhirat pula. Ada 3 bahaya di akhirat. Yang pertama, kemurkaan Allah Ta'ala. Sudah tentulah Allah Ta'ala murka, yang mana zina itu adalah merupakan satu daripada dosa besar. Darangan bahaya tentang zina ni banyak disebut oleh Rasulullah SAW dan juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan kerana itulah seorang yang berzina di hari akhirat besok, Allah Subhanahu Wa Taala amat murka kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, hisab, perhitungan yang buruk. Dengan sebab penzinaan itu dia punya hisabnya, perhitungan di hari akhirat besok akan jadi buruk. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala amat benci kepada orang berzina, orang yang mengambil benda yang keji, yang kotor untuk diperlakukan, sedangkan dia ada yang halal, yang baik, yakni dia boleh bersama dengan isterinya, dia boleh berkahwin dengan cara yang sah. Tiba-tiba dia mengambil jalan zina, yang mana di hari akhirat besok perhitungan amalnya amat buruk sekali. Yang ketiga, di hari akhirat besok, orang yang berzina, dia tidak bertaubat kepada Allah di masa dia hidup, dia akan berhadapan dengan siksaan di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. 3 bahaya di dunia, 3 bahaya yang akan menimpa seorang itu di hari akhirat nanti. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ada disebutkan, dalam hadis yang lain pula disebutkan, man mata musirran ala syurbil khamri saqahu Allah Ta'ala min nahrin ghutah wa huwa nahrun yajri fin nar min furujil musimah, min furujil mumisah. Yang bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban. Yang bermaksud barang siapa yang mati sedangkan dia masih kecanduan, suka minum khamar, nanti Allah akan memberinya minuman dari sungai Ghuttah, yakni kotoran, iaitu sungai yang mengalir airnya di neraka, berasal dari kelamin para pelacur, yakni tukang zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban. Ini adalah merupakan balasan di hari akhirat besok kepada orang yang mabuk, orang yang suka mabuk, orang yang suka minum, makan ataupun ambil saja perkara yang mabuk. Di antaranya apabila dia nak mati. Orang nak mati ni, apabila dalam keadaan dia nak mati, dia tidak berhenti minum arak, makna dia masih ketagihan minum arak.
yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi minumannya daripada neraka, daripada air sungai neraka, dia panggil sungai Ghattah, sungai kotoran. Iaitu sungai yang mengalir airnya di neraka berasal daripada kelamin para pelacur, iaitu tukang zina. Dalam neraka ni ada air yang mengalir, yang keluar daripada kelamin pelacur-pelacur, orang yang berzina, mengalir dalam neraka. Dan air inilah yang akan diminum oleh orang yang kecanduan arak, orang yang suka ambil benda-benda yang memabukkan. Jadi arak ni termasuk benda yang memabukkan, dia boleh menghilangkan akal, sama ada dengan cara minum, cara hisap dan sebagainya, dipanggil khamar. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap memabukkan itu adalah arak, dan arak itu adalah diharamkan oleh Allah. Yang mana benda yang mabuk termasuk diminum, dimakan, dihisap, benda mabuk dipanggil sebagai khamar, yakni arak. Di hari akhirat besok, orang yang kecanduan, orang yang dia tak berhenti, tak boleh nak berhenti daripada minum arak sampai dia mati, dia teringat nak minum arak, dia tidak bertaubat kepada Allah, di mana dia akan minum kotoran yang keluar daripada kemaluan para pelacur, iaitu tukang zina, mengalir di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauhkanlah daripada perkara yang boleh menghilang akal. Menghilang akal ni sama ada dengan cara makan, cara minum, cara hisap, tu sama saja. Yang mana Rasulullah menyebut dia adalah arak. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu khamrun haramun, dan setiap yang dinamakan khamar itu adalah haram. Sebab zaman sekarang khamar tu ataupun arak tu macam-macam nama. Ada wine, ada beer dan sebagainya lah. Kalau tuan search dalam internet, macam-macam nama yang dinamakan kepada khamar ataupun arak tu. Kerana itulah Rasulullah menyebut akan setiap yang memabukkan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun, dan setiap arak itu, maknanya arak tu dalam hadis itu Rasulullah menzahirkan kepada kita ataupun menerangkan kepada kita, kalau kita boleh gambarkan dia di dunia akan datang ataupun selepas kewafatan Rasulullah, khamar itu dinamakan dengan berbagai-bagai nama. Nama yang banyak. Zaman dahulu arak-arak lah, zaman sekarang ni arak macam-macam nama. Dan selagi dia memabukkan, merosakkan akal, menyebabkan seorang itu hilang pertimbangan dengan sebab makan, minum dan hisapnya, dinamakan sebagai khamar, yakni arak. Dan orang yang ketagih benda-benda yang memabukkan sehingga membawa dia mati tanpa dia bertaubat, tidak berhenti, di hari akhirat besok dia akan minum minuman dari sungai, dia panggil Ghattah, sungai kotoran. Kotoran daripada mana? Kotoran yang mengalir keluar daripada kemaluan pelacur ataupun orang berzina masih dia hidup, dia tidak bertaubat kepada Allah. Maknanya pelacur ni dia adalah merupakan satu profession yang lama, zaman dahulu pun dah ada, sehingga mereka tidak bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan kekal dengan melacur jadi penzina, yang mana mereka ini akan menerima azab di sebalik azab panas api neraka, di mana akan keluar daripada kemaluan mereka kotoran ataupun air zina itu, na'udzubillah. Dan itu memberi kesan atau memberi balasan kepada orang yang minum arak. Jadi ada kaitan. Orang minum arak, orang yang mabuk ini, dia hilang ingatan, dia hilang pertimbangan, dia boleh membawa kepada penzinaan. Di mana kaitan di antara arak dan zina ni kaitan yang tidak boleh dipisahkan. Orang minum arak, dia berzina. Biasa macam tu. Yang ni para pelacur tersebut akan mengalir dari kelamin mereka nanah dan darah dan segala macam kotoran, lalu diminumkan semua itu kepada sesiapa yang mati dari orang-orang yang kecanduan minum khamar di dunia. Dan berkata Nabi SAW, "Ma min zanbin ba'da syirkillah, ma min zanbin ba'da syirki billahi a'zamu 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lahu." Rawahu Ahmad wa Tabarani. Ia bermaksud tidak ada dosa yang lebih besar sesudah dosa syirik di sisi Allah daripada air mani, yakni sperma yang ditumpahkan oleh laki-laki ke dalam kelamin wanita yang tidak halal baginya.
Dalam hadis ini pula diterangkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih besar. Dosa besar, banyak dosa besar, dan di antara dosa besar itu ada yang lebih besar. Jadi sesudah dosa syirik kepada Allah, bawah daripada dosa syirik, dosa yang paling besar kepada Allah adalah mensyirikkan Allah. Itu dosa besar. Dosa besar ni banyak, sampai 70 dosa besar. Dan dosa besar yang paling besar syirik kepada Allah. Dan dosa ke bawah sedikit daripada syirik kepada Allah, yakni orang yang menumpahkan air maninya ke dalam kelamin wanita, yakni orang yang berzina. Makna dosa berzina itu di bawah sedikit daripada syirik. Syirik ni maknanya melakukan kekufuran kepada Allah. Dan syirik ni menantijakan seorang itu akan terkeluar daripada iman, yang terkeluar daripada Islam. Yang mana dosa syirik itu dosa yang pertama, yang paling besar daripada kelompok dosa-dosa besar. Dan di bawah dosa syirik itu orang berzina kepada orang yang berzina. Na'udzubillah, ini tak jauh. Dan berkata Nabi alaihissalam wassalam, dalam neraka jahanam ada suatu lembah yang dihuni oleh sejumlah ular yang besar-besar. Dalam neraka jahanam, kata Rasulullah, ada sejumlah ular yang besar-besar dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam tu ada lembah, tempat yang lembah. Lembah ni benda yang tempat yang dalam lembah. Dan dalam lembah tu dihuni oleh sejumlah ular yang besar-besar. Setiap ular tersebut sebesar leher unta. Besar dia punya ular tu sebesar leher unta. Kalau kita tengok unta macam mana besar, leher unta tu besar, itulah ular yang duduk di dalam lembah neraka jahanam. Neraka jahanam tu satu tempat yang untuk mengazab orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Dalam neraka jahanam tu ada satu tempat yang dalam pula, dipanggil lembah. Dalam lembah tu dihuni oleh sejumlah ular yang besar. Besar mana? Besar sebesar leher unta. Kita tengok leher unta besar macam mana, macam itulah ular yang akan ada di dalam lembah api neraka jahanam, yang akan menggigit orang yang meninggalkan solat. Yang pertama, apa dia punya kerja ular ini? Dia akan menggigit, memangkut orang yang meninggalkan solat. Lalu akan menyerap racunnya seperti air mendidih memasuki tubuh orang tersebut selama 70 tahun sehingga terkecai-kecai dagingnya. Dan bahawasanya di dalam neraka jahanam ada satu lembah seperti kawah bentuknya, dikenal dengan nama sumur kesedihan. Yang pertama, ular ini kerja dia yakni mematuk orang yang meninggalkan salat, yang mana racun dia itu mendidih. Racun tu kalau kita tengok ular di dunia ni, kalau contohnya ular tedung ataupun ular kapak, kalau dia menggigit, kalau tak sempat diobat boleh meninggal. Kuatnya racun ular tu. Ular dalam neraka ni bukan setakat dia berbisa tetapi mendidih. Tu dia punya azabnya. Racun ini dia bisa dan mendidih pula. Tengok bagaimana kita tengok air yang mendidih. Begitulah racun ular itu, di sebalik bisanya dia mendidih. Dan racun itu akan dipancar ataupun dimasukkan ke dalam tubuh orang yang meninggalkan solat selama 70 tahun sehingga berkecai dagingnya. Daging orang tidak solat ini akan bercerai-cerai daripada badannya. Azabnya. Kita ni kalau kita potong kuku, terpotong sedikit kulit itu pun dah sakit. Kan kita potong kuku, lepas tu hujung kuku itu ada tertinggal sikit, lepas tu kita cabut, dia tercabut dengan kulit aja, bukan daging mana pun. Oh, itu pun sakit. Kena pula kena air, kena garam, pedih sikit baru. Tetapi bisa ular ini masuk dalam tubuh orang yang tidak solat selama 70 tahun sehingga tubuhnya, dagingnya berkecai-kecai. Na'udzubillah. Sebab apa? Tidak solat. Perkara senang saja solat, tetapi solat itu berat. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in laha. Kembali kepada apa? Solat itu berat.
melainkan orang yang dalam dirinya ada kebesaran Allah, khasyi'in. Padahal solat itu berapa minit saja, 5 minit, 10 minit satu solat, tetapi berat. Azabnya bagaimana? Itulah akan dipatuk ular ini. Dia punya azabnya, terkecai dia punya dagingnya. Dan bahawasanya di dalam neraka jahanam ada satu lembah seperti kawah bentuknya, dikenal dengan nama sumur kesedihan. Terdapat padanya sejumlah ular maupun kalajengking. Setiap kalajengking besarnya sebesar keldai, mempunyai 70 sengat yang beracun. Lalu ditusukkannya sengat itu kepada orang berzina itu. Lalu menyeraplah racun itu ke dalam tubuhnya, yang menimbulkan kepedihan yang dahsyat berpanjangan sehingga 1000 tahun lamanya. Lalu daging-dagingnya berkecai-kecai, manakala akan mengalir dari kelaminnya cairan nanah dan darah yang busuk sekali. Dalam kawah neraka ini, lembah neraka jahanam ini, ada pula yakni ular dan juga kalajengking. Kalajengkingnya besar sebesar keldai, dan kalajengking ini dia ada 70 sengat yang beracun. Sekali dia tusuk masuk di dalam badan orang yang berzina, yang mana racun itu kekal di dalam tubuhnya selama 1000 tahun. Lalu daging orang berzina itu akan berkecai dan sakit azabnya sehingga terkeluarlah yakni danur darah nanah daripada kemaluan yang busuk bagi orang yang berzina. Dan darah danur air yang busuk yang keluar daripada kemaluan orang berzina inilah akan mengalir dalam neraka jahanam dan diminum pula oleh orang yang minum arak, orang yang ambil benda-benda yang mabuk. Sama ada cara makan, cara minum, cara hisap sama. Benda yang menghilangkan akal dia panggil arak. Dan inilah minuman ahli neraka jahanam. Na'udzubillah tuan-tuan. Di hari akhirat besok memang tak ada pilihan. Tak boleh kita nak lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok malaikat pun sudah menggigil. Kalaulah kita ni ada nyawa 2-3 boleh mati, tengok malaikat tu boleh mati. Tapi nyawa kita sekali saja. Dahsyatnya malaikat ni, andai kata kita ada lagi nyawa 2-3 nyawa, boleh termati kita dengan sebab tengok malaikat sahaja, belum dia azab lagi. Tu. Diberitakan juga bahawa sesiapa yang berzina dengan wanita yang sudah bersuami, na'udzubillah, kelak di dalam kuburnya si lelaki dan wanita itu diturunkan seksa yang dirasakan setengah umat ini. Kemudian apabila tiba hari kiamat, Allah Ta'ala akan menentukan hukum terhadap suami wanita itu dengan berbagai-bagai kebaikan baginya. Ini jika sang suami itu tidak mengetahui hal dari kecurangan istrinya. Orang yang berzina dengan wanita yang sudah bersuami, di mana lelaki-lelaki yang berzina itu dan wanita yang berzina itu akan merasai seksa yang dirasakan setengah umat ini. Apa yang dirasai sedihnya, sakitnya umat-umat ini, kesakitan, kesedihan itu diletak kepada orang berzina itu. Kita satu azab pun kita dah tak sanggup. Datang COVID-19 kita rasa dah satu benda yang azab. Tak boleh nak kerja, tak boleh nak apa, nak kesana kemari tak boleh. Kena orang pula kena COVID-19, dia kena pula masuk hospital pula, kena bantuan pernafasan pula. Itu baru COVID. Sikit saja satu daripada azab. Campur ke semua azab-azab umat manusia ini diberi kepada orang berzina, laki dan perempuan yang menzinai perempuan isteri orang masa dalam kubur. Satu azab pun kita dah tak boleh tahan. Tak payah azab yang banyak, kita sesama itu pun dah rasa azab. Nak bernapas dengan hidung tak boleh, bernapas dengan mulut susah nak tidur. Bergelisah sana sini, minum air tak kena, makan ubat pun tak kena, nak bernapas tak boleh. Susah, baru sesama. Sedangkan orang berzina ini akan dirasai azab, sengsara, kesusahan orang yang umat yang hidup itu diletakkan kepada orang berzina. Sehingga bila? Sehingga tiba hari kiamat. Ini azab bagi berzina itu dah dia kena dia masa di dalam kubur.
Yang ini azab bagaimana? Dengan sebab dia menzinai isteri orang. Dan suami yang tak tahu isteri yang berzina akan diberi berbagai-bagai kebaikan oleh Allah kepada dia. Dia tak tahu isteri yang berzina. Dia ingat isteri yang baik. Dia pergi kerja jauh mencari nafkah dan sebagainya. Ingat isterinya dapat menjaga akan dirinya, menjaga akan maruahnya. Tiba-tiba isterinya berzina. Nah, ini dia sudah mencurangi suami yang baik. Suami tak tahu isteri yang berzina, di mana suami itu akan mendapat kebaikan yang banyak. Tapi kalau suami tahu isteri berzina, dia panggil dayus lah itu. Orang dayus tak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Isteri yang berzina dia pun tak tahu, dia pun sama juga berzina. Na'udzubillah. Jadi orang macam dayus. Orang dayus tak akan masuk syurga Allah. Ini cerita dia, suami dia tak tahu. Mungkin dia mencari nafkah di mana-mana. Dia duduk di kapal offshore dan sebagainya. Berapa bulan sekali balik, buat tangan, buat balik duit dan sebagainya. Beri kemewahan pada isteri anak. Tiba-tiba isteri curang. Yang mana suami yang begini, dia akan mendapat kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isterinya, na'udzubillah, azabnya tadilah dalam kubur dah merasa azab dan teruk. Segala kesusahan umat ini, azab mereka diletak kepada mereka. Dan di hari akhirat besok, tengok bagaimana kalau jengking yang sebesar keردai itu akan mengaguk. Satu daripada patukannya 1000 tahun kekal dia punya bisa dalam tubuh, sehingga berkecai daging-dagingnya dan keluar darah, keluar nanah, keluar segala busukan kotoran daripada kemaluannya. Sakit azabnya. Orang yang sakit perut, orang yang perutnya rosak, orang yang perutnya hancur, keluar segala benda daripada perutnya, azab masih hidup. Kalau dalam neraka tak berhenti, azab tu berterusan. Dan air daripada kotoran itu diminum pula oleh orang yang mabuk. Tuan-tuan, tak boleh nak bayar macam mana. Na'udzubillah. Kita ni kalau musim panas, kita panas tengah hari pun dah tak sanggup kita nak merasa panas. Kita cari air nak mandi, buka aircon, buka kipas, cari tempat yang redup. Itu dunia baru 30 lebih je darjah Celsius kan. Tapi neraka Allah bukan macam tu dia punya panasnya. Allahu Akbar. Akan tetapi jika sang suami tahu, malah dia bersikap berdiam saja, maka akan menjadi haramlah baginya memasuki syurga. Sebab Allah Ta'ala telah meletakkan tulisan di pintu syurga berbunyi, engkau adalah haram bagi orang dayus, orang yang buat bodoh atas kecurangan isterinya atau kaum keluarganya, dan sama sekali tidak merasakan cemburu terhadap kelakuan yang keji itu. La yadkhulul jannah ad-dayus. Tidak masuk syurga orang dayus. Itu pula suami yang isteri curang, dia pun tak kisah. Anaknya tak tutup aurat ke mana, ke sana ke sini, dia tak kisah. Anak perempuannya diambil oleh orang tanpa bernikah, dia pun tak kisah. Suami isterinya pergi dengan siapa-siapa, malam-malam dating, dia pun tak kisah. Yang tak kisah ini la yadkhulul jannah. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus tu tak akan masuk syurga Allah. Ada catik di pintu syurga, kamu tak boleh masuk syurga sebab kamu dayus. Dayus ni bukan bermaksud orang yang ajak bergaduh, dia penakut, bukan itu. Dayus dimaksud dalam agama ni orang yang dia tidak ambil kisah apabila anak isterinya melakukan kemungkaran kepada Allah. Anak perempuannya dibonceng oleh orang ke sana ke sini, isterinya dating dengan siapa-siapa pun dia tak kisah. Anak isteri dia tak tutup aurat pun dia tak kisah. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus tak akan masuk syurga. Dan kalau suami tidak dayus, dia tidak tahu, ini kelebihan dia. Orang yang isteri menderhakai dan mencurangi dia akan masuk syurga senang saja. Dan isteri itu akan merasa azab yang dahsyat. Dan menurut suatu riwayat bahawa orang yang meletakkan tangannya pada tubuh seorang wanita yang bukan halal baginya dengan perasaan bernafsu, maka ia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu tangannya di lehernya. Belum berzina lagi, letak tangan kepada seorang perempuan yang bukan mahram dalam keadaan dia bernafsu pada orang tu. Dia ada keinginan, dia letak saja, pegang, gosok, sambil-sambil bersalam hari raya pegang. Di mana orang yang macam ni, sedangkan dia pegang tu bukan mahram dia, bukan mak dia, bukan adik-beradik dia, dia pegang dalam keadaan bernafsu. Di mana pada hari kiamat besok
akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu tangannya leher, tangan terikat di leher. Orang tengok, apa pasal tangan duduk kat sini? Oh, ni punya perangai dia masa hidup. Orang tahu duduk sebelah kita. Na'udzubillah. Atau azab. Sebab apa? Di dunia dulu suka pegang tangan orang. Pantang dia pergi pejabatnya, pegang tangan perempuan yang bukan mahram dia. Di hari akhirat esok, tangan berlembu di leher duduk. Na'udzubillah, duduk sebelah kita. Pasal tangan dia duduk kat leher dia, rupanya dia buat kerja macam tu. Dia ada peluang saja dia pegang tangan orang perempuan. Dia bukan mahram, kita tak boleh nak bersalaman, kita tak boleh berpegang-pegang. Sepupu, contohnya sepupu tu bukan mahram. Orang yang boleh nikah dengan kita tak boleh bersalam-salaman. Kalau nak bersalam pun berlapik, tak payah bersalam lah tuan-tuan, tak perlu apa nak bersalam pun. Kalau salah-salah tu tak payah nak bersalam, minta maaf ya saya begini, cukup. Tak payah nak bersalam-salaman. Yang boleh bersalam-salaman ni dengan yang orang boleh bersalam dengan kita lah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, orang yang mahram kita, anak dengan mak, dengan adik-beradik, perempuan dan sebagainya. Zaman sekarang ni orang tak ambil kira dalam bab-bab macam tu. Bab aurat tak mau tutup, pegang-pegang pun tak mau jaga. Di hari akhirat besok, na'udzubillah. Hari di dunia ni kita macam-macam alasan, macam-macam kita boleh berdebat dengan orang. Sebab kita boleh bercakap, Allah Ta'ala bagi lidah untuk kita bercakap. Kita macam-macam pusing. Tapi hari akhirat besok tak boleh. Lidah kita akan ditutup, lidah kita akan disil. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang Allah Ta'ala akan sil mulutnya, sil lidahnya, tangannya akan bercakap, kakinya akan bersaksi. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Dengan lidah manusia boleh bercakap, dan tak mustahil bagi Allah tangan boleh bercakap. Sebab kita ni lahir-lahir tengok dunia orang bercakap dengan lidah. Dan andai kata kita hidup di dunia, tangan boleh bercakap, kita pun tak heran. Dan sebab yang menjadikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika lelaki itu mencium wanita tersebut, yang tadi pegang tangan wanita, akan dibelenggu di leher. Jika lelaki itu mencium wanita tersebut, maka nanti dia akan digunting bibirnya di dalam neraka. Bibirnya digunting dengan sebab mencium, yakni orang yang haram dia cium. Dan jika lelaki berzina dengan wanita tersebut, maka pahanya akan berbicara dan akan menjadi saksi ke atasnya di hari kiamat. Seorang yang menzinai perempuan, yang mana pahanya akan berkata-kata. Tak boleh nak berselindung lagi. Semua akan jadi saksi kepada diri kita. Diri kita akan jadi saksi kepada diri kita, sama ada yang kita buat baik ataupun apa yang kita buat buruk. Bukan setakat itu, alam ni semua akan jadi saksi. Saksi ni macam-macam saksi. Yang pertama, saksi daripada kalangan malaikat. Malaikat akan jadi saksi kepada kita. Yang kedua, tubuh badan kita akan jadi saksi kepada kita. Yang keempat, alam-alam semua ni yang kita pijak, yang kita langkah, yang kita duduk, itu akan jadi saksi kepada kita. Langit bumi semuanya akan jadi saksi. Di mana tempat kita berteduh, di mana tempat kita berdiri, di mana tempat kita duduk baring, di situlah akan jadi saksi kepada kita. Sama ada pokoknya, sama ada batu-batu akan jadi saksi kepada kita. Yang keempatnya akan jadi saksi kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksi ni ada 4. Malaikat akan jadi saksi, diri kita akan jadi saksi, alam keseluruhan akan jadi saksi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadi saksi kepada diri kita. Allah Ta'ala, saksi Allah Ta'ala sudah cukup. Tapi dengan sebab keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bawa saksi dengan diri kita sendiri. Kan manusia kan disuka berhujah. Kalau pergi mahkamah kalau tak ada bukti, dia akan berhujah walaupun dia salah. Tapi kalau dia bawa saksi, payahlah. Ada kamera, ada CCTV, ada orang tengok, ada cop jarinya dan sebagainya, kalah lah kalau mahkamah. Kalau bawa saksi dengan Allah pun, orang manusia pun sikap dia macam tu. Dia akan protes, dia akan menolak, dia akan menidakkan, saya tak buat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan malaikat sebagai saksi, bawa bukunya sekian-sekian hari bulan minit ke berapa, okey, saksi. Dan saksi diri kita pula akan, tangan kita akan bercakap, pohon kita akan jadi saksi kita berzina, na'udzubillah. Alam seluruhnya di bantal itu kita berzina,
di tilang itu kita berzina, di tempat itu kita bermaksiat, langit bumi semua akan jadi saksi. Dan akhirnya Allah akan jadi saksi kepada kita. Mana kita nak lari? Kita sambung sekali lagi insya-Allah dan amin. Kita habiskan cuba yang sikit. Jika lelaki itu mencium wanita tersebut, maka nanti dia akan digunting bibirnya di dalam neraka. Dan jika lelaki itu berzina dengan wanita tersebut, maka pahanya akan berbicara dan akan menjadi saksi ke atasnya dia hari kiamat. Anggota-anggota itu akan berbicara, aku telah menunggang yang haram, yakni membuat perbuatan yang keji. Lalu Allah memandangnya dengan pandangan penuh kemurkaan dan jatuh bergugurlah daging wajahnya. Apabila dah jadi saksi terhadap penzina itu, badan jadi saksi, Allah Ta'ala pandang dengan keadaan murka sangat, sehingga orang yang berzina itu takut kepada Allah, daging muka akan gugur, takut kepada Allah. Malangnya kerana takut dia telah berkata dusta. Manusia dia macam tu. Walaupun macam mana pun pendustaan itu memang terkait dengan manusia, bohong. Dia dah tahu dia salah, dan sama ada dia takut, dia malu, kadang-kadang boleh jadi dusta manusia ni. Lalu dia berkata, aku tidak buat perkara itu. Dia terus menafikannya. Maka lidahnya pun menyaksikan seraya berkata, aku pernah mengatakan sesuatu yang tidak halal, yakni tidak baik. Kemudian kedua belah tangannya berkata, akulah yang mengambil atau memegang yang haram. Kemudian kedua belah matanya pula berkata, aku pernah melihat kepada yang haram itu. Kemudian kedua belah kakinya pula berkata, aku yang membawanya berjalan ke tempat yang terlarang itu.
kemudian berkata kelaminnya aku yang berbuat perbuatan yang keji itu. Lalu disampuk segera oleh malaikat yang menjaga manusia. Aku mendengarnya. Dan berkata yang lain pula, aku yang menuliskan dosanya. Dan Allah Ta'ala pula mengatakan, aku menyaksikannya tetapi aku menutupkannya. Semua jadi saksi. Tak boleh nak lari dah. Kita apa saja kita buat, sama ada yang baik dan buruk, akan jadi saksi. Semua akan jadi saksi. Tangan jadi saksi, mata jadi saksi, telinga jadi saksi, lidah jadi saksi. Semua jadi saksi. Termasuk malaikat jadi saksi, alam jadi saksi. Dan akhir kali Allah Ta'ala, aku pun melihat. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bukan buta, Allah Ta'ala melihat. Tapi banyak benda yang Allah Ta'ala tutup daripada kita aib. Tapi kita tidak mau bertaubat. Kita terus dengan maksiat kita. Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau aib kita ni Allah Ta'ala buka, memang kita nak hidup pun tak boleh. Banyak aib kita. Tapi Allah Ta'ala dengan murahnya, dia tutup aib kita. Dan kita ni kadang lupa. Apabila kita buat satu kesalahan, orang tak tahu, kita buat lagi. Sedangkan Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita tu, kita nak hidup pun sukar. Banyak aib. Tapi manusia ni dia apabila ditutup aib, dia terus buat salah, buat dosa, buat maksiat kepada Allah, sehingga dia dibangkitkan di mahsyar, di mana seluruhnya akan jadi saksi kepada dia. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan para malaikatnya, hai malaikat-malaikatku, ambillah orang ini dan rasakanlah dari berbagai kesiksaanku. Hari ini sangat beratlah kemurkaanku ke atas siapa yang tidak malu kepadaku. Hal tersebut di atas dapat dibenarkan oleh firman Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surah An-Nur ayat 24 yang bermaksud pada hari yang akan bersaksi ke atas diri mereka, lidah mereka, tangan dan kaki mereka terhadap apa yang pernah mereka kerjakan itu. Yang baik akan jadi saksi, yang buruk pun akan jadi saksi. Semua jadi saksi terhadap apa yang kita buat, apa saja yang kita buat. Dan seberat-berat perbuatan zina, iaitu orang yang berzina dengan ibunya, na'udzubillah, dengan saudara perempuannya, na'udzubillah, dengan isteri ayah ibu tirinya, dan sekalian kaum karabah yang diharamkan berkahwin dengan mereka, atau mahram, yakni keluarga yang terdekat dengannya. Dan dosa zina yang paling tinggi, yang berat sekali, berzina dengan orang yang tak boleh kita nikah. Zina tu dah besar dah dosanya, di bawah sedikit daripada syirik kepada Allah. Dan di antara penzina yang paling berat, berzina dengan mereka yang tidak boleh nikah, adik-beradik, ibu dan sebagainya, na'udzubillah. Terdapat sebuah riwayat disahihkan oleh Hakim yang berbunyi, man waqa'a ala zati mahramin faqtuluh, rawi Hakim. Ia bermaksud barang siapa berzina dengan mahramnya, maka hendaklah kamu bunuh dia. Orang berzina dengan mahram, orang tidak boleh nikah ni, hukumnya kena bunuh di dunia. Ada satu riwayat daripada Al-Bara' bahawa pernah pamannya, bapa saudaranya, diutus Nabi SAW untuk mendatangi seorang lelaki yang berkahwin dengan isteri ayahnya supaya dibunuhnya dan membahagikan harta pusakanya kepada 5 bahagian, sebagaimana dibuat terhadap harta rampasan perang yang dibahagikan kepada 5. Wallahu a'lam. Ini orang yang berzina dengan orang yang tak boleh dia nikah. Yang bernikah dengan isteri ayah itu berzina, sebab isteri ayah itu adalah mak tiri, tak boleh berkahwin dengan isteri ayah. Walaupun dan juga ayah juga tidak boleh berkahwin dengan isteri anak, tak boleh. Walaupun ayah tu belum sempat lagi melakukan persetubuhan dengan isteri dia pun tak boleh nikah. Tak boleh nikah dengan isteri ayah. Dan isteri anak pun ayah tak boleh nikah. Dua-dua ni dijaga oleh Allah. Zaman dahulu ada orang bernikah dengan isteri ayahnya, sehingga Nabi hantar, yakni sahabatnya, bunuh orang tu. Berat. Dan hartanya dirampas, dibagi kepada 5 bahagian sebagaimana berlakunya pembahagian harta rampasan perang. Kesimpulan, dosa ini tidak usah diceritakan lagi dari hal beratnya dalam pandangan syariat Islam, di mana ancaman dari segi hukumnya pula tidak tertanggung lagi rasanya oleh badan dan fikiran. Siapa yang sanggup didera 100 kali di hadapan khalayak ramai kemudian dibuat negeri selama setahun, itu kalau orang yang belum pernah berkahwin dan belum kenal hubungan kelamin suami isteri. Kalau sudah berkahwin, maka hukumannya mati direjam dengan batu sampai mati. Ya Allah, selamatkanlah kita dari bahaya dosa ini. Semuanya ngeri sekali. Orang yang berzina, dia tidak pernah bernikah, dipanggil zina ghairu muhsan, kena sebat dan kena buang negeri sebab 100 kali.
Orang yang pernah bernikah dia berzina kena rejam sampai mati. Itu sabit dengan dalil daripada Al-Quran hadis. Di dunia pun dah azab bagi orang berzina ni. Meskipun begitu berat hukuman yang ditetapkan syariat, namun masih ada lagi orang Islam yang suka berzina, khususnya dalam zaman moden ini, zaman di mana hukum Islam tidak dilaksanakan oleh orang Islam itu sendiri. Dan yang terutama sekali hukum dera dan rejam dalam permasalahan zina ini. Dan orang Islam tetap tidak mencegah orang yang suka berzina dan tidak mengindahkan hukuman Allah ke atas orang yang berzina. Malah agaknya orang Islam ada yang tidak suka kepada hukuman ini kerana iman di dalam hati sudah tidak kuat lagi, sehingga tidak terlihat olehnya akan hikmah yang besar di sebalik hukuman Allah ini. Di mana hukum Allah tentang orang berzina ni ada hukum hudud bagi orang berzina, orang yang ghair muhsan, sebab satu kali disebut dalam Al-Quran surah An-Nur dan ribuan negeri. Orang yang berzina daripada kalangan mereka yang tidak, orang yang pernah orang yang berzina muhsan, orang yang pernah berkahwin, bernikah, dia berzina, kena rejam sampai mati, disebut dalam hadis Rasulullah. Dan hukum ini tak ada dibuat. Apakah sebab manusia tak suka dan sebagainya? Itu kena jawab di hadapan Allah Ta'ala besok, kena tanya. Itu maksud dia. Hukuman ini diletakkan Islam bukanlah kerana hendak mendera orang ataupun hendak merejam orang supaya mati, tetapi maksud utamanya ialah mencegah orang membuat kemungkaran, mesum, kerana perbuatan itu akan merosakkan kedamaian hidup antara manusia dengan manusia, dan angkaranya bukan terhenti di situ saja, malah akan merebak kepada masyarakat, terus kepada keturunan. Kerana bukan semua perhubungan kelamin seperti ini berlaku dengan keredaan kedua belah pihak, dan tidak sepi pula pada kebiasaannya si wanita yang teraniaya, sama dipaksa atau terpaksa dan sebagainya. Hukum Allah ni bukan untuk mendera, tapi untuk mengelakkan, mencegah daripada perbuatan keji ini. Bagaimana apabila berlaku perzinaan akan lahir anak yang tidak ada ibu ayah, tidak ada ayah yang sah. Bagaimana keadaan mereka? Dan kalau masyarakat itu lahir daripada orang yang berzina, sudah tentulah masyarakat tidak kuat, tamadun runtuh. Dengan sebab apa? Lahirnya mereka daripada anak-anak zina. Begitu juga penzina ini kadang-kadang bukan sebab suka sama suka, juga sebab rogo dan sebagainya. Jadi hukum Islam nak mencegah benda-benda yang macam ni. Yang terakhir, kemudian jika perkongsian curang itu menghasilkan anak, maka berlakulah suatu jenayah yang amat berat, yang akibatnya bukan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan zina itu sahaja, bahkan ditanggung oleh sang anak yang tidak berdosa apa-apa pun berterusan seumur hidupnya. Cuba anda pertimbangkan hal ini dengan dacing keadilan. Apa yang anda akan lakukan jika ia berlaku ke atas diri anda? Na'udzubillah. Jadi satu cerita, pernah masa musim perayaan, masa tu saya ada orang report, ada orang buat tak baik lah. Daripada kita pergi tu buat serbuan, dapat tangkap lah, dia tengah berzina. Jadi kita tanya lah kenapa buat macam ni. Jadi mungkin dia nak lepaskan diri ataupun nak menyalahkan orang. Dia kata saya ni anak zina, mak saya pun berzina, saya tak heran nak berzina. Dia anak angkat. Jadi dia begitu, dia mengungkit perbuatan ibunya yang berzina. Dia diambil orang dan dibeli oleh orang lain. Dia berzina semula. Mungkin dia berdendam dengan ibunya lah. Jadi tak ada kesudahan sebenarnya. Tak ada kesudahan. Hidup dalam keadaan benci, dalam keadaan dendam, dalam keadaan menyalahkan yang atas. Itu orang yang berzina. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.